شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita menjalankan solat berjamaah. Jamaah yang dihormati sekalian, pada tengah hari yang penuh rahmat ini marilah sama-sama kita menghayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya menjadi contoh kepada keluarga kita, kepada jiran dan juga kepada orang-orang yang berdekatan dengan kita. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mengingatkan kepada kita untuk menjadi contoh kepada yang lain. Tidak lain tidak bukan kita kena memulakan dengan diri kita sendiri. InsyaAllah dengan kita mulakan dengan diri kita sendiri, kita tunjukkan akhlak yang baik selaku bapa, selaku ibu, selaku abang, pakcik, datuk dan sebagainya. InsyaAllah keturunan kita ataupun orang-orang yang berdekatan dengan kita akan melihat ini adalah salah satu dakwah yang dibawa oleh orang-orang yang lebih tua ataupun orang-orang yang dihormati. Maka sebab itulah kalau kita lihat, ia bermula di rumah. Bila rumah tangga itu berjaya dipupuk ataupun berjaya disemai dengan nilai-nilai yang baik, insya-Allah ahli keluarga kita, anak remaja kita keluar dengan bawa bekalan, dan juga insya-Allah mereka dapat menilai dan dapat membezakan antara buruk dan baik. Maka sebab itulah generasi ataupun orang-orang yang menggantikan tempat kita tidak lain tidak bukan perlu diketengahkan, perlu dikedepankan, kerana mereka ini bakal mengambil tempat kita dan seterusnya menjadi generasi yang bukan saja dapat memberi nilai ataupun memberi contoh yang baik kepada generasi yang akan datang. Sebab itulah kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila membentuk para sahabat, tentu sekali ia bermula, Rasulullah sendiri bermula di rumah tangga beliau. Melalui tarbiyah ataupun pendidikan yang baik dan juga yang betul, rumah tangga itu bila diterapkan ke dalam keluarga tadi, maka ia akan keluar dan dapat menyumbang kepada masyarakat pula. Begitulah keadaan hidup Rasulullah, dan Rasulullah sendiri dapat membentuk para sahabat menjadi contoh yang terbaik. Maka sebab itulah sahabat-sahabat juga menjadi contoh kepada kita untuk kita turuti. Sebab itu Allah SWT telah menggambarkan dalam Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik umat yang dikeluarkan untuk sekalian umat manusia. Tujuannya adalah untuk mengajak manusia kepada ta'muruna bil ma'ruf, yakni mengajak manusia membuat kebaikan, tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada kemungkaran, dan kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah salah satu ciri-ciri Allah gambarkan umat yang terbaik, umat yang dikeluarkan untuk manusia tadi. Tujuan mereka adalah mengajak manusia kepada kepada kebaikan tadi. Hari ini alhamdulillah kebaikan kita dapat melihat, cuma kita perlu pertingkatkan dan juga kita perlu melaksanakan bagaimana cara kita nak menegah kemungkaran. Tentu sekali ada hikmah-hikmah ataupun kita sebut sebagai qudwatun hasanah, contoh-contoh yang baik yang boleh kita tunjukkan di samping kita dapat mencegah kemungkaran tadi. Bila kita cakap tentang kemungkaran, bila ia bercakap tentang kemungkaran, suasana maksiat yang boleh kita tegah tadi ialah di dalam rumah tangga itu sendiri. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah." 3 golongan yang Allah SWT haramkan mereka masuk ke dalam syurga. Sampai ke tahap itu. Siapakah golongan yang diharamkan ke masuk dalam syurga? Pertama, Rasulullah kata minul khamri. Minul khamri iaitu minuman keras. Peminum minuman keras. Dia meminum minuman keras tadi
dah menjadi satu darah dagingnya. Kalau tak minum tak boleh, hingga dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga di akhir hayatnya juga matinya dalam keadaan disebut sebagai peminum khamar atau arak tadi. Dan orang ini dicegah atau ditegah daripada masuk ke dalam syurga, malam diharamkan ke syurga. Naudzubillah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wal'aqu liwalidayhi. Yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang derhaka terhadap ibu dan bapanya. Jadi mana-mana anak yang durhaka kepada bapa, dan selagi dia tidak mohon ampun dan maaf kepada kedua bapa tadi, maka diharamkan oleh Allah SWT untuk masuki syurga. Itu yang kita takut. Kalau ada ibu bapa, jangan sekali kita derhakai atau kita abaikan, kerana menjadi tanggungjawab kita untuk membela dan juga menjaganya sebagaimana mereka membesarkan kita, menjaga kita saat kita masih kecil. Sebab itulah ajaran Islam di sini, supaya hendaklah kita hormati ibu bapa. Wa imah, kalau kita lihat dalam Islam tu, sekiranya kalau ibu bapa tadi masih belum meluk agama Islam, tetapi disuruh berbuat baik. Kenapa? Kerana tanggungjawab kita patuh dan hormati tetap diteruskan. Dengan hubungan kita tidak boleh diketepikan, walaupun contohnya lah anak tu sudah masuk Islam. Jadi kalau nak bincangkan tentang taat kepada bapa tadi sangat penting. Tapi berbeza kepada wanita tadi. Bila mana dia sudah berumah tangga, kepatuhan dia kepada suami lebih utama daripada bapanya. Bukan maksudnya dia ketepikan, tidak. Dia kena mohon izin. Tetapi si suami tadi, dia tidak boleh abaikan tanggungjawabnya kepada ibu dan bapa. Dia tak boleh kena turut kata isteri lah, tapi tanggungjawabnya kepada keluarga dan isterinya tidak boleh diabaikan, contohnya gitu. Ini salah satu tanggungjawab kita terhadap taat kepada ibu bapa tadi. Wa imah, dalam Al-Quran sendiri Allah telah mengajarkan, wala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu dengan perkataan dan sebagainya, ataupun menjelingkan mata, dengan tunjukkan peace tadi pun tak boleh. Peace, father, mother, itu biadab namanya. Ataupun dengan manggil nama ibu dan bapa juga dilarang. Kenapa? Kerana ibu dan bapa tadi adalah orang di mana tanpa mereka kita juga tidak akan ada di muka bumi ini. Hello papa, peace, tak boleh. Kita kena cium tangan mereka. Sebab itu orang-orang dulu kalau perhatikan, bila nak jalan depan orang tua kena tunduk, betul? Itu sebagai satu penghormatan. Kita juga kena mulakan dalam rumah tangga. Sebab itu dalam rumah tangga itu penting. Dan kadang-kadang bila kita sudah bentuk anak kita dalam rumah tangga, kita sudah hajar dia pergi ke madrasah, masjid contohnya, pengajian agama, tapi dalam lingkungan dia berkawan juga, kita kena pastikan juga. Ini yang mereka yang ada anak. Kita tak boleh tinggalkan gitu, lepaskan gitu. Hingga kadang-kadang kawan juga memegang peranan dalam mempengaruhi hidup mereka. Main layang-layang. Tapi kalau layang dahulu nak tarik balik payah. Tapi ini maksudnya kita, kalau dalam peringkat sebab itu Sayyidina Ali ada mengatakan, bila anak-anak mereka dalam peringkat umur kanak-kanak, kita hendaklah kita boleh memerintahkan dia, menyuruh dia. Tetapi bila anak tadi sudah meningkat remaja, kita kena jadikan dia sebagai kawan, teman. Dan bila dia sudah meningkat kategori youth ataupun dewasa sikit, jadikan dia sebagai sahabat. Itu tahap di mana bagaimana hubungan kita dengan anak kita. Jangan follow what I say, don't follow what I do. Betul tak? Apa yang aku lebih kata orang tua cakap, lebih dahulu makan garam, jadi kena ikut cakap bapak. Tapi kalau pandangan anak tadi baik, kita pun tidak boleh abaikan. Kita kena raikan juga. Kerana anak-anak sekarang, dulu kalau kita cakap sekali dia faham, tapi sekarang dia bertanya lagi mengapa dan sebagainya. Jadi kita kena kreatif menjawabnya. Kalau tak tahu, tak apa, nanti ayah buka kitab, nanti ayah berjumpa dengan orang yang lebih tahu. Jangan malu.
Jadi itu salah satu akhlak kita kepada anak juga. Sebab itulah kalau kita lihat, pernah satu ketika di zaman Sayyidina Umar, seorang bapa ni mengadu kepada Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Khalifah ni yang kita sebut sebagai pemimpin negara lah. Beliau didatangi oleh seorang bapa. Dia mengadu kepada Sayyidina Umar tentang anaknya, di mana anaknya tidak mendengar cakap dia, malahan menderhakai dia. Lalu Sayyidina Umar memanggil si anak tadi, bersemuka dengan Sayyidina Umar dan bertanyakan keadaan betul tak aduan yang dia buat oleh bapanya. Maka anaknya mengata memang dia agak kasar ataupun biadab dengan bapaknya. Kerana apa? Kerana bapanya tadi tidak mengajarnya tentang nilai-nilai agama. Jadi bila mendengar hujah ataupun pandangan daripada anak tadi, akhirnya bapa tadi pun mengaku, dan Sayyidina Umar pun lalu mengatakan, kadang-kadang bila anak tadi mendurhaki bapa, perlu diingatkan tentang dosa. Tetapi kadang-kadang ibu bapa atau bapa itu sendiri juga mendurhaki anaknya, melalui mereka ni tidak mengajar anaknya tentang nilai-nilai yang baik yang telah diajarkan oleh agama yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita tanamkan daripada peringkat awal lagi. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang diharamkan ke dalam masuk surga adalah wadayyus alladhi yuqirrul khabitha fi ahli. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, ini orang yang berbuat dayus, yang menanamkan perbuatan dosa kepada keluarganya. Menanamkan dosa, maksudnya kalau dalam dia tidak mendidik anaknya tentang halal dan haram, tidak mendidik anaknya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu juga termasuk dayus, kerana dia membiarkan anaknya dalam keadaan kesesatan tadi. Maka itu juga termasuk maksiat. Hingga kan anaknya melakukan dosa-dosa besar, dia juga tidak tegur. Ini juga termasuk orang dayus ini diharamkan masuk ke dalam syurga. Nauzubillah min zalik. Kita mohon kepada Allah SWT perbuatan-perbuatan yang diharamkan masuk ke dalam syurga tadi. Maka perbuatan maksiat adalah semua perbuatan dengan tegas dilarang oleh Islam dan dikenakan hukuman. Kadang-kadang ada hukuman-hukuman yang tertentu. Contohnya, perbuatan antara lain yang disebut sebagai hukuman tadi adalah berzina. Kalau mengikut garis pandu dan juga hukuman yang telah ditetapkan mereka yang zina tadi, bagi mereka yang berzina dan mereka ini belum berumah tangga, maka hukuman yang dikenakan adalah 100 sebatan. Mereka yang berumah tangga, belum berumah tangga, berzina. Kalau kita lihat, bila mana Allah SWT mengenakan suatu hukuman tadi, bukanlah untuk memudaratkan, tetapi sebagai pengajaran. Dan supaya perbuatan zina ataupun zina ini tidak berleluasa. Kalau tidak, zina tak ada orang yang menghalang, kalau suka sama suka. Cuma sekarang kalau siapa yang berzina, mereka yang di bawah umur, kena sebat, kena jail, di bawah umur contohnya. Tapi dalam Islam, bila mereka walaupun suka sama suka, apabila mereka berzina, hukumannya adalah 100 sebatan. Itu bagi yang belum berumah tangga. Manakala mereka yang sudah berumah tangga, belum cakap lagi dah jawab, disula. Tapi kalau mengikut ajaran Islam, bukan disula, direjam hingga mati. Mengapa? Takkan sama memang betul. Wah, jadi untuk membela ataupun menghindarkan perbuatan zina ini, kalaulah kita ni melakukan perzinahan, akhirnya kalau kita lihat masalah sosial tu berlaku, dibenarkan berzina, tak apalah, dia suka apa, itu tak boleh. Itulah cara yang salah, yang mengikut cara cara barat tak dibolehkan. Jadi kita sebagai ajaran agama Islam tadi, mengapa hukuman ini adalah untuk memastikan tidak berlaku perbuatan-perbuatan zina yang berleluasa. Dan orang ada mengatakan, kalau kita nak buat ni jangan masjid lah,
Kalau nak buat ni jangan di tempat ibadah. Kita buat tempat luar. Luar pun ada Allah juga. Allah melihat. Jadi apa sahaja yang kita buat, walaupun tidak di dalam masjid ataupun di luar, tetap dilihat oleh Allah SWT. Jangan istilahnya kalau nak buat di luar lah, jadi orang tak nampak. Di luar negeri ke dan sebagainya. Itu semua pada pandangan kita. Tapi bagi orang beriman, bila dia nak melakukan sesuatu di mana walaupun tidak dilihat oleh ibu bapa, contoh, tidak dilihat oleh kawan, tidak dilihat oleh saudaranya, tetapi kita sebagai orang beriman, kita yakin setiap perbuatan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini salah satu peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di sekalian. Dan kalau kita lihat dalam mereka mencuri juga, dalam Al-Quran juga tetapkan mereka yang mencuri dipotong tangan. Sebab itu kalau kita pergi, mereka yang sudah menunaikan ibadah haji di Mekah contohnya, bila waktu sembahyang tak payah pun tutup kedai, tak payah pun orang jaga, masing-masing semua buat hal untuk menunaikan sembahyang. Ada orang curi, kalau dia dapati curi, potong tangan. Jadi bermakna alhamdulillah tidak berlakunya berluasanya kecurian dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ini adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada pandangan kita berat hukuman Islam, tidak. Sebenarnya ini adalah untuk mendidik supaya kita ni menjadi insan yang tidak melakukan maksiat tadi sewenang-wenangnya. Waimah di dalam rumah tangga juga. Bila kita terapkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita, kita pastikan anak-anak kita ingat, awak buat walaupun awak tak dilihat oleh ibu, tapi Allah melihat. Awak ingat, walaupun orang lain tak lihat, tetapi siapa yang bersama anda, malaikat senantiasa mencatat. Jadi dia akan melihat pada isi hatinya. Dia bukan pada siapa yang melihat, tetapi isi hatinya bahawa Allah bersamanya. Sebab itu kalau kita lihat, inilah yang terjadi kepada umat yang terdahulu. Mereka yakin bahawa sungguhnya Allah bersamanya, dan Allah SWT sentiasa memantau pergerakannya. Maka sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan umat itu umat yang terbaik sekali. Baik, seterusnya juga kalau kita berjudi juga ada hukumannya, menganiaya orang lain dan lain-lainnya. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam, ada kalanya pelaksanaan hukumannya hanya bisa dilakukan oleh pemerintah Islam. Misalnya tadi yang dia sebut tadi, potong tangan bagi pencuri, dera atau rejam bagi orang berzina, hukuman mati bagi orang yang membunuh contohnya. Apalagi hukuman-hukuman lengkap semacam ini tidak boleh dijalankan oleh seorang dengan suka hatilah. Dia mesti ada satu badan yang berkuasa, contohnya pemerintah tadi, ataupun undang-undang syariah yang telah dijalankan. Adapun perkara yang banyak yang buruk, contohnya semua sifatnya atau akhlaknya dalam Islam dinyatakan tercela, tetapi hukumannya lengkap di dunia, tidak ada. Contohnya apa? Dan ada yang hanya ancamannya siksa di akhirat. Contohnya orang yang sombong, orang yang menderhakai ibu bapa, tak ada pun kena hukuman di dunia, menghina orang ataupun melarikan diri dari membayar hutang. Kalau dia dengan bank, ada kena kejar dengan bank. Tapi dengan manusia, kecuali kalau dia ada surat surat evidence yang dia ni pinjam melalui perjanjian dengan peguam dan sebagainya. Jadi orang-orang yang melakukan hal-hal ini, kalau kita lihat, tidak ditetapkan hukumannya secara sempurna di dunia ini seperti yang ditetapkan oleh perbuatan itu juga termasuk perbuatan maksiat. Jadi kalau kita lihat, menjadikan lingkungan rumah tangga bersih dari maksiat, cara macam mana? Atau perkara yang dapat merosak akidah dan akhlak anak-anak kita adalah tanggungjawab ibu bapa, dan sekaligus menjadi hak anak juga. Jadi anak juga kena mainkan peranan. Dia tahu yang benda ni salah atas dasar mereka ni belajar dan juga didikan ibu bapa sendiri. Jadi sebab setiap anak berhak mendapatkan pembinaan tauhid, satu. Yang kedua, ibadah yang baik dan akhlak yang terbudi. Tauhid, kepercayaan, beriman, lagi apa? Itu juga termasuk salah satu daripada perkara yang sangat dituntut dalam kehidupan anak-anak tadi. Sebab setiap anak berhak mendapatkan pembinaan. Dan kalau kita lihat bimbingan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menciptakan suasana Islam bagi anak-anaknya menjadi suri tauladan, contohnya bagi segenap orang beriman sampai hari kiamat. Di samping itu terdapat banyak sekali hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan adanya tanggungjawab bapa dalam memelihara fitrah tauhid anak itu. Hal ini telah kita bicarakan pada beberapa hari yang lalu. Contohnya Rasulullah telah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Kullu mauludin, setiap anak tadi dilahirkan dalam keadaan suci bersih, fitrah. Maka ibu bapanya yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Bukan maksudnya dia convertkan kepada Yahudi, tidak. Ulama mengatakan apa? Majusi ni orang yang menyembah api. Sama juga mereka ini yang membuat beberapa perkara yang menyalahi ajaran. Yang dimasukkan dengan mencorakkan ni, mereka ni dibiarkan anak ni tadi mengikut cara-cara orang-orang yang saya sebutkan tadi, Majusi, Yahudi dan juga Nasrani. Jadi marilah sama-sama kita bentuk keluarga kita supaya kita ini insya-Allah akan mendapat pimpinannya di dunia dan juga di akhirat. Oleh sebab itu kalau kita lihat pada akhir zaman ni begitu mencabar sekali. Kalau kita tidak jaga betul-betul, anak-anak kita akan tersasar dan akhirnya disebabkan kerana mungkin kelalaian kita lah. Kita tidak mengambil berat tentang perkara tadi. Oh tak boleh. Dia bukan sampai 3 kali, berkali-kali. Tapi dengan cara hikmah wal mau'izah. Hikmah, bijaksana hikmah dengan penuh bijaksana dan juga dengan penuh kasih sayang tadi. Jadi maksudnya nasihat tadi bukan hanya 3 kali. Kalau anak tu berkali-kali. Kerana apa? Allah sendiri telah mengingatkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan kerana peringatan itu amat baik untuk orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kuliah yang ringkas ini marilah semoga anak adalah khazanah dan juga warisan yang menghiasi taman hati setiap insan, betul? Di samping merupakan rahmat, anak juga merupakan amanah yang Allah SWT bebankan kepada kita semua. Setiap ibu bapa, sesungguhnya anak yang soleh dan berakhlak mulia menjadi harapan dan impian yang akan menerangi mahligai kehidupan orang tua. Jadi istilah sekarang ni, nak membesarkan anak tu dari kecil. Bila kecil tu susah kerana nak menyusukan, nak membesar. Bila dah besar nak senang. Rupanya kalau mereka tidak mempunyai pegangan yang kuat pun susah juga kalau mereka ni tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membiarkan pertumbuhan dan juga perkembangan anak terlantar serta mengabaikan tanggungjawab terhadap mereka merupakan bukti kederhakaan ibu bapa terhadap anak. Jadi orang tua akan menerima kerugian yang sangat besar lah. Di samping menjerumuskan anak ke lembah yang tidak diridai oleh Allah dan menyebabkan ibu bapa menerima balasan dan siksaan Allah SWT kerana keabaian kita mengajar anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.